Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih kerana memilih untuk menonton Panorama kali ini. Minggu ini Panorama membawa kisah nasi kandar. Sajian yang semakin popular ini sebenarnya mempunyai sejarah silam dengan masyarakat India Muslim di negara ini. Kita ikuti kupasannya bersama Dina Razak di Pulau Mutiara. Saksikan. Bangga. Bangga korang. Korang nasi kandar ke? Nasi kandar ada. Nasi biryani ada nasi kandar. Bangga. Nasi kandar. Bangga. Nasi kandar. Bangga korang. Nasi kandar ada. Korang nasi kandar ke? Nasi kandar ada. Nasi biryani ada. Nasi kandar adalah di antara makanan paling terkenal di Malaysia. Tidak hairanlah jika fenomena penjualan nasi kandar tumbuh bagaikan cendawan dan mudah didapati hampir di setiap negeri. Tetapi tahukah anda sejarah di sebalik nama nasi kandar? Kru Panorama mengupas kembali sejarah di sebalik sajian enak yang bermula dari Pulau Pinang sejak tahun 1900 ini. Pertembungan adat dan budaya yang berlaku selepas kedatangan kaum India Muslim ke Tanah Melayu khususnya Pulau Pinang turut seiring membawa kepada pengenalan kepada sajian dan resepi nasi kandar yang berasal dari negara India bersama dengan rempah ratus aslinya. Masyarakat India Muslim di Pulau Pinang bermula sejak penguasaan Francis Light masa 1786 dan memainkan peranan penting dalam aspek pembangunan ekonomi, sosial, politik, kebanyakan dan sejarah berkemampuan bandar Georgetown Pulau Pinang. Kebanyakan kaum India Muslim yang berhijrah ke Tanah Melayu pada masa dahulu bermula dengan penyebaran agama Islam. Komuniti ini menjadi semakin besar apabila sebahagian dari mereka mula menjalankan aktiviti perdagangan. Perniagaan yang didominasikan oleh masyarakat kaum India Muslim, terutamanya pengurupan wang, masih terus diwarisi oleh generasi baru India Muslim sehingga kini. Menurut fakta, kaum India Muslim dikatakan amat bijak dengan pengiraan. Suasana jual beli perniagaan oleh kaum India Muslim masih lagi dapat dilihat sehingga kini di sekitar Jalan Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang. Kandar bermaksud pikul atau tangguk. Dahulunya penjual nasi kandar akan mengandar periuk nasi dan lauk dengan menggunakan kayu yang menggantung 2 bakul berisi nasi dan pilihan kari berlauk. Nasi kandar. Nasi terus lagi. Seawal pagi, penjual akan mula memasak di rumah dan kemudian keluar membawa kandar ke tempat-tempat seperti masjid dan pelabuhan untuk menjual nasi kandar. Tidak hairanlah jika orang Pulau Pinang makan nasi kandar pada awal pagi kerana ia bagaikan amalan tradisi turun-temurun selepas menunaikan solat subuh atau baru memulakan kerja di pelabuhan. Penjual dikerumuni pelanggan yang kebiasaannya akan makan di tempat jualan tanpa membawa pulang. Penjual hanya beroperasi seorang diri melayan pelanggan tanpa pembantu. Pak tanggung. Satu bakul ada nasi, lain satu bakul ada itu kari-kari dan ada kayu kerusi-kerusi bangku kecil ya. Dia pun ada side lah. So sana depa taruh jual lah sana. Dia ada satu destinasi lah macam masjid, habis itu banyakkan dia ada di Welki. Mana depa pekerja di kapal lah tongkang. So lunch time depa keluar lah. Pemerintah tempatan dan British ketika itu juga turut suka menjamu sajian nasi kandar ini. Resepi yang dibawa dari India turut digemari golongan bangsawan. Jualan nasi kandar bergantung kepada seseorang penjual kerana tidak semua penjual mempunyai hidangan lauk dan rasa yang sama. Keutamaan menu adalah nasi, lauk seperti ikan pari atau ikan goreng dan sayur bendi.
Ini adalah sajian nasi kandar paling mudah dan enak untuk memenuhi citarasa masyarakat setempat ketika itu. Kini pastinya kepelbagaian lauk sudah mula berubah. Orang sudah makan sudah balik ya. Ada cakap ada tempat line clear, masuk line clear, masuk line clear. Restoran nasi kandar Line Clear antara yang terkenal di Pulau Pinang. Perniagaan ini telah beroperasi selama puluhan tahun. Mengikut evolusi nasi kandar, pemiliknya agak peket mempelbagaikan menu bagi mengikut citarasa masa kini. Nama kandar dan dua ni. Kuah lah, kuah ikan. Kuah ikan. Ikan yang special. Ini sotong Argentina. Sotong Argentina? Argentina sebab dia besar. Ini udang yang rimau lah. Udang rimau, ini ketang goreng. Ini ayam roast yang kita punya itu apa? Signature dish. Signature dish yang ni lah, Line Clear. Ada unique taste. Bila campur semua gravy, dia akan become a unique taste. Fish curry, curry ayam. Kalau sotong macam ini. Lagi. Our special gravy. Most expensive gravy lah. Sotong dari Argentina. From Argentina. Telur? Telur ikan. Biasa lah. Telur ikan tuna. Telur sotong dah. Telur sotong ya. Ni paling favourite lah. Paling favourite. Ni kuah Wah, paling power. Mari kita cuba. Sekarang ada banyak beza lah macam ayam pun ada macam ayam 65, ayam kicap, ayam goreng, ayam masak merah, ayam madu. So ikan pun ada ikan goreng, ikan kari, apa itu kepala ikan, sotong, udang, telur sotong, banyak variety lah. Line Clear ni kari dia tak boleh lawan dengan di mana-mana kedai. Cubalah abang makan dekat mana-mana kedai pun abang beza tengok kari dia dengan kari kat sini. Tak sama. Perniagaan nasi kandar Line Clear adalah di antara yang terkenal di Pulau Pinang. Secara nyata, sajian nasi kandar memainkan peranan penting dalam sejarah masakan Pulau Pinang. Evolusi perubahan perniagaan nasi kandar dapat dilihat dengan jelas seiring dengan perubahan masa kini. Walaupun berabad telah berlalu, sehingga kini sajian nasi kandar masih tetap menjadi pilihan sajian masakan orang ramai. Perubahan dari segi suasana perniagaan, cara masakan, rempah ratus yang digunakan sehinggalah ke menu telah banyak memberi perubahan untuk memenuhi citarasa masa kini. Nasi cukup kan mereka? Cukup. Cara cukup kalau lagi ambil lagi. Resepi-resepi asli yang dipelbagaikan juga antara kreativiti perubahan nasi kandar moden yang boleh didapati di mana-mana restoran nasi kandar di Malaysia. Keselesaan pelanggan juga turut diutamakan. Selain dari restoran Line Clear, restoran nasi kandar Berato juga turut menjadi pilihan pelanggan sekitar Pulau Pinang. Restoran yang hanya mula membuka kedai untuk berniaga setiap hari pada pukul 10 malam ini menjadi tarikan pelancong kerana suasana makan lewat malamnya yang meriah dengan ramai pelanggan yang sanggup menunggu restoran dibuka. Perniagaan yang diwarisi sejak turun-temurun ini mempunyai keistimewaannya, menu nasi kandar yang tersendiri. Ia turut menjadi pilihan restoran kegemaran Perdana Menteri Datuk Seri Najib sekeluarga. Nasi kandar Berato mendapat nama dari barisan panjang pelanggan yang beratur hampir setiap malam dengan penuh kesabaran semata-mata untuk menikmati nasi kandar asli. Hampir setiap malam suasananya adalah sama seperti ini. Mari kita singkap rahsia di sebalik nasi kandar Berato. Kami pun dah third generation. Jadi tukang masak memang selalu tukar je lah, ikut trend lah macam mana kan. Staff kan, kebanyakan staff aja. Tapi resepi ni memang Resepi family jadi kami maintain. Sejak berapa lama ya? Oh, ini sejak 43. Dekat-dekat dengan World War II lah.
Masa tu Tok buka dulu. Masa Tok buka tu simple je lah. Dia carry. Dia carry. Lepas tu dia orang pakai kandar kan. Dia orang carry kan. Dia orang carry slowly kami develop lah. Lepas tu father take over. Sekarang father dah jaga lagi lah. I tolong dia. Hidangan yang pelbagai di restoran ini terdiri daripada lebih 30 masakan seperti ayam goreng, kari limpa, daging lembu, telur ikan, telur sotong dan udang galah. Hidangan sayur pada kebiasaannya adalah terung, bendi dan peria. Sebaik-baik adunan lauk pauk nasi kandar, kuah mesti dicampur di antara kari ikan, daging dan sotong. Rempah ratus dan resepi yang digunakan di restoran ini adalah diwarisi dari nenek moyang pemilik. Lepas merasa semua kari-kari di restoran Nasi Kandar Beratur ni, pilihan saya dan kegemaran saya ialah kari udang ni memang sedap dan pedas sedikit. Udang dengan daging. Tidak hairanlah Nasi Kandar Beratur mendapat sambutan setiap malam. Kesanggupan pelanggan beratur panjang didorong keenakan karinya yang klasik dan asli. Walaupun bertukar-tukar masak sehingga 3 generasi, ia tetap mengekalkan ciri-ciri nasi kandar sebenar. Nasi kandar, nasi, lembut, rajin, kacang. Ya, wangan. Wangan. Kewujudan sajian nasi kandar pasti berkekalan. Inilah kisah nasi kandar. Teknologi sebenarnya memudahkan kehidupan manusia. Misalnya mesin basuh. Ia telah mengambil alih kerja-kerja mencuci pakaian setengah abad yang lalu. Namun di Pulau Pinang masih ada golongan yang menggunakan kaedah tradisional. Bukan sekadar itu, ia merupakan perniagaan dobi yang masih beroperasi. Sama-sama kita saksikan. Lagu susun nyanyian Datuk Zainal. Pulau Pinang tidak pernah menjemukan. Malah sisipan sejarah yang tinggal bagaikan sebiji mutiara yang terletak jauh di dasar laut dan tidak mungkin untuk dicapai, tetapi tersimpan rapi untuk tatapan dan ingatan generasi muda. Pulau Pinang sangat terkenal dengan peninggalan sejarah, warisan dan budaya. Namun, tidak ramai yang tahu mengenai dobi tradisional ala Mumbai. Terletak di antara Jalan Air Hitam dan Jalan York, Pulau Pinang, di sinilah keunikan yang masih lagi boleh dilihat sehingga kini. Walaupun perniagaan dobi sudah mula beroperasi sejak 100 tahun dahulu di tepian sungai di sini. Tinjauan kru panorama ke lokasi menyaksikan sendiri bagaimana perusahaan dobi ala Mumbai masih dijalankan secara tradisional. Pemilik Encik Pancacaram mengambil alih urusan perniagaan dobi dari bapa sebelum bapa mengambil alih dari datuk dan seterusnya. Perusahaan perniagaan secara turun-temurun yang diwarisi menjadi kebanggaan keluarga. Walaupun jumlah pengusaha semakin merosot disebabkan perusahaan masa dan tenaga kerja yang sukar didapati, namun Encik Pancacaram tetap berusaha sedaya upaya untuk mempertahankan perniagaan dobi ini. Cara dan peralatan yang digunakan masih kekal sama, iaitu kain dibasuh menggunakan tangan, dibilas menggunakan batu, direbus untuk mengeluarkan kotoran degil dan digosok menggunakan setrika arang. Mula-mula
saya cakap mula-mula ambil kotor pergi rumah dulu, ambil cuci minyak kain pergi rumah dulu ambil tu kotor minyak kain bawa sini, mau taruh satu-satu rumah, mau tanda sikit nama kah atau nombor kah, taruh dulu, kasih dia susun sekali, color kah putih kah semua sekali susun sekali, ambil mas sini, rendam, mau rendam dulu rendam. Tak rendam mau campur serbuk kah, kasih serbuk. Macam itu samalah. Proses bermula seawal pagi. Pekerja akan mengayuh basikal atau menaiki motosikal mengutip kain kotor dari rumah pelanggan. Rebus minyak. Tapi ini tak boleh rebus minyak. Kalau rebus dia boleh jadi kurangnya susah sikit. Ini pun mau susah sikit. Kenapa kita perlu rebus kain? Perlu rebus kena kotor minyak banyak pasal kasih rebus sikit semua boleh keluar minyak cepat sikit Kalau tak rebus kotor tak boleh keluar minyak susah sikit mau banyak lambat sikit kerja pun. Kalau rebus boleh habis cepat sikit kerja pun. Senang sikit. So ni sebenarnya air yang kotoran. Sekarang semua ini semua kotor minyak. Ini semua kotor minyak. Seluar minyak kan. Semua kotor minyak. Sekarang dia suruh keluar. Sekejap ni habis dia kasih balik atas Ambul lain. Tengok kotor kan. Dia beras sikit. Belakang dia ambil tu poket nombor mau cek. Belakang semua dia orang cek. Kerja banyak, bukan senang. Semua cek, belakang taruh ayam lah. Satu-satu nak perasaan sikit. Jika mengikut sejarah, kebanyakan pekerja berasal dari India. Mereka sudah mahir dengan teknik mencuci yang dipraktikkan di India, terutamanya dari Mumbai. Di sana sehingga kini, hobi tradisional masih aktif dan mempunyai permintaan pelanggan yang masih tinggi walaupun kadar upah pekerja hanya sekitar RM10 sehari. Kain yang dikutip dari pelanggan sekitar Georgetown dan Bayan Lepas mengambil masa selama 2 hari untuk mencuci dan 2 hari lagi digunakan untuk menggosok pakaian setiap pelanggan. Jangkaan paling lama untuk dihantar kepada pelanggan dalam tempoh seminggu selepas diterima. Dengan harga di antara RM1 dan RM8 sehelai untuk upah mencuci, pengusaha biasanya menerima cucian di antara 100 hingga 150 kilogram kain setiap hari. Si Panca, cara menyidai pakaian ni agak unik ya, tanpa menggunakan penyepit. Boleh cerita tak bagaimana dia sebenarnya tali ni dia berfungsi? Tali berfungsi ni bukan sampai sana. Sampai sini, sampai hujung. Dia pintal. Mula-mula satu sajalah. Satu. Kita orang beli minyak jam kalau mau pusing-pusing semua sekali. Kemudian dia orang pakai macam ni lah, kita orang pakai macam itulah. Senang sikit . Dia tak akan jatuh ya? Dia tak jatuh minyak. Tak akan jatuh. Kalau pakai pin pun tak cukup. Banyak mau pakai banyak. Ya. Macam ni tali pakai pun senang sikit lah. Cepat-cepat dekat pun boleh lah. Supaya mau panjang sikit lah. Macam ni berapa banyak pun boleh kantong. Sehingga dekat-dekat 100 pun boleh. 100 pun boleh. 50 dekat. Lagi pendek pun lagi boleh juga. Kena mahir betul-betul ni. Ketat rasa. Tapi sekarang sudah ketat lah. Lagi sekejap lupi lagi ketat. Sebab banyak lagi keras sikitlah. 3 jam bukan 4 jam. 3 jam lepas tu dia buka dan letak yang baru balik. Dulu pakai air sungai. Lama-lama sudah kotor kan. Belakang kita orang pakai sekarang air pancau, air pipe punya. Setengah customer mai tengok, sebenarnya dia orang tahu lah saya cuci pancau minyak. Setengah orang tak tahu, saya tak boleh cakap minyak. Saya cakap kalau orang tak percaya, mai tengok dulu. Saya punya tempat. Saya macam mana nak cuci. 20 tahun lebih ada orang guna sungai lah. Sekarang tak ada guna minyak lah. Sekarang persiapan sudah ayah sungai lah untuk cuci semua basuh lah. Itu jam dekat 40 orang cuci sungai. 40 orang cuci dekat dalam sungai ni lah. Sampai hujung sampai sini dia orang cuci. Tengok pun cantik sikit. Mengimbau kenangan silam Encik Pancacaram. Menurut beliau, pada satu ketika dahulu, mereka menggunakan air sungai yang berhampiran kampung untuk mencuci pakaian. Suasana meriah masih jelas terbayang apabila kebanyakan pekerja bersama keluarga turun beramai-ramai ke tepi sungai untuk membasuh. Mencuci pakaian secara tradisional mengambil masa yang agak lama kerana terpaksa melalui beberapa peringkat. Teknik menggosok menggunakan setrika arang yang berat dan sangat panas juga hanya mampu dilakukan oleh mereka yang berpengalaman.
Jika tadi kita sudah melihat bagaimana proses membasuh, menyidai dan mengering, kini saya berada di bilik untuk menggosok. Di sini proses yang paling penting sebelum dihantar kepada pelanggan. Mari kita saksikan. Hari ini saya nampak banyak sari untuk digosok. Menurut Uncle, kita perlu gosok berhati-hati sebab sari ini mahal. Saya akan cuba menggunakan setrika bara api. Berat. Setiap hari, Uncle akan menggosok sebanyak 300 helai kain. Iringan muzik seperti ini mungkin membantu beliau untuk menyiapkan kerja. Bagi Encik Pancacaram, beliau tidak merasa terbeban mencuci pakaian tanpa menggunakan mesin basuh, malah berbangga kerana masih dapat mengekalkan tradisi keluarga. Bagaimanapun, pengusaha dobi ini sedar akan nasib yang menunggu mereka. Pada bila-bila masa sahaja, mungkin perniagaan ini akan hilang di mata, tetapi akan terus diingat penduduk tempatan sebagai perkampungan daerah dobi. Keunikan dobi guard atau salawe dilihat daripada segi teknik tradisional yang digunakan untuk membasuh baju. Walaupun proses memakan masa selama 7 hari, ia masih menjadi pilihan kerana perkhidmatannya lebih murah. Segmen tersebut menutup tirai panorama untuk episod kali ini. Semoga apa yang kami paparkan pastinya memberikan kelainan dan informasi baru kepada anda semua. Baiklah, segala carangan maupun pandangan bolehlah dikongsikan di alamat tertera. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.